Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Kami dari kumpulan 6 UHIT 2302, Seksyen 32, iaitu untuk kos pemikiran sains dan teknologi. Jadi, kumpulan kami akan membentangkan topik peranan sains dan teknologi terhadap keseimbangan ekosistem. Jadi, ahli kumpulan saya terdiri daripada 5 orang, iaitu saya, Yap Wei Kang, seterusnya Puan Hua Xian, Tan Fong King, Hu So Teng dan Chuen Wei Yin. Okay, jadi saya akan membentangkan terhadap pengenalan. Pertama sekali, perkembangan teknologi dan sains telah menyebabkan banyak pencemaran terhadap ekosistem di dalam dunia ini sejak perkembangan industri dan revolusi industri. Jadi, sains dan teknologi seharusnya digunakan untuk memudahkan kehidupan dan memanfaatkan semua spesies yang berada di atas permukaan bumi ini. Hal ini kerana di atas permukaan bumi ini tidak sahaja mempunyai manusia, tetapi ia mempunyai banyak-banyak spesies lain seperti haiwan lain, burung, kucing dan lain-lain spesies. Jadi sains dan teknologi ini bukan sahaja untuk manusia, tetapi kita seharusnya menggunakan sains dan teknologi ini dengan cara yang betul dan bukan untuk hanya memanfaatkan kehidupan manusia dengan memusnahkan habitat-habitat haiwan. Jadi, sains dan teknologi ini sangat penting untuk membantu kita dalam mengekalkan keseimbangan ekosistem supaya spesies-spesies lain dapat dilindungi oleh kami. Seterusnya, untuk latar belakang pula, sejak revolusi industri 2.0, perkembangan industri telah membawa banyak pencemaran yang memusnahkan banyak habitat-habitat haiwan. Jadi, pembangunan kawasan perumahan dan perkilangan telah memusnahkan habitat haiwan. Jadi, hal ini telah menyebabkan banyak spesies haiwan telah musnah dan pupus. Jadi, sejak permulaan revolusi industri ini, terdapat 23 spesies amfibia dan reptilia, 23 spesies ikan dan kira-kira 100 spesies invertebrata dan lebih lagi 350 spesies tumbuhan telah dimusnahkan. Jadi, statistik ini hanya para saintis menganggarkan bilangan spesies yang tidak dikelaskan secara biologi yang telah pupus. Jadi, sekiranya kita tidak mempunyai niat untuk melindungi haiwan-haiwan dan spesies-spesies lain, jadi pada masa hadapan saya rasa spesies-spesies lain akan dimusnahkan dan pupus semakin banyak di masa hadapan. Okey, jadi ini saja daripada saya. Saya akan serahkan pembentangan ini kepada ahli kumpulan yang lain. Terima kasih. Sebelum ini, kita menggunakan sains tanpa mengira dan mengambil tahu tentang kesannya kepada alam sekitar. Perkara ini telah menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan alam sekitar. Ketidakseimbangan alam sekitar ini berlaku disebabkan dua faktor, iaitu faktor manusia dan faktor fizikal. Dalam faktor fizikal terdapat 7 faktor, iaitu letupan gunung berapi, banjir, kebakaran hutan, gempa bumi, tsunami, puting beliung, dan akhir sekali tanah runtuh. Dalam persekitaran pada masa itu,
Tahap kesedaran keseimbangan antara semua orang adalah rendah dan ideologi environmentalisme baru terbangkit seperti etika tanah. Peningkatan kesedaran mula berlaku apabila skala keseimbangan ekosistem mula condong ke arah negatif serta berlaku bencana alam sekitar antropogenik yang terkenal iaitu bencana nuklear Chernobyl. Jadi, peristiwa ini telah dibagaikan dalam satu amalan loceng kepada manusia supaya kita baru sedar keadaan alam sekitar telah dihancur oleh faktor antropogenik. Faktor ketidakseimbangan alam sekitar yang seterusnya ialah faktor manusia. Dalam faktor manusia terdapat 4 perkara, iaitu memperkenalkan spesies baru, kedua, bahan buangan toksik dari kilang, ketiga, pembalakan hutan, keempat, pemburuan. Disebabkan faktor manusia telah membawakan keburukan sains dan teknologi terhadap keseimbangan ekosistem. Antaranya adalah pencemaran air, kebubusan flora dan fauna, pencemaran dan kebubusan sumber marin, pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran bumi, kesan rumah hijau, penipisan lapisan ozon, bencana alam seperti banjir, tanah runtuh. Jika sampai ke revolusi industri 3.0, kita telah mendengar pasti faktor dan kesan menyebabkan ketidakseimbangan alam sekitar melalui kajian laporan media massa. Pada masa itu, tahap kesedaran keseimbangan ekosistem telah berlaku peningkatan yang ketara disebabkan kebangkitan zaman informasi pada masa tersebut telah memberikan sumbangan yang besar untuk kerajaan dan organisasi gerakan hijau menjalankan gerakan politik. Mesej konsep kelestarian alam sekitar telah disebarkan dengan luas di seluruh kalangan warga dunia, menyebabkan kita sedar dan membuat keputusan membagi keseimbangan alam sekitar tersebut melalui penguasaan undang-undang, penyelidikan, pembangunan dan pengawalan. Selepas kemunculan penyelidikan dan pembangunan, konsep kelestarian dan konsep penyampaian mesej telah menjadi pembantu untuk sains dan teknologi membawa kelebihan terhadap keseimbangan ekosistem sebagai contohnya teknologi pembersihan air, kita semula dan pengurusan sisa, penjanaan tenaga daripada ombak, tenaga solar, kereta elektrik, GPS dan penderia untuk menjejaki spesies terancam, kola berasas SIM untuk haiwan. Akhir sekali, teknologi menyedarkan manusia supaya memahami kepentingan ekosistem. Kesimpulannya, hasil kemajuan sains dan teknologi kini mempunyai banyak kelebihan dan kekurangan. Sebarang kemajuan yang dicapai mestilah berlandaskan nilai-nilai dan menepati batas-batas penerokaan ilmu yang ditetapkan. Maka, kemajuan dan pembangunan yang telah kita melakukan tidak akan terpesong dan tidak akan mendatangkan kemudarat kepada alam sekitar.